Assalamualaikum murid-murid. Murid-murid pengakap SK Lubuk Redan. Okey, murid-murid tahun 4. Okey, pada hari ini 5 hari bulan 7 2021, okey, kita memulakan modul untuk minggu pertama Koko kita. Okey. Baiklah, kita tengok slide yang akan cikgu ajar pada hari ini. Okey, untuk lencana keahlian, okey, awak perlu melengkapkan semua perkara ini di dalam buku log. Baiklah murid-murid, tempoh masa yang cikgu bagi ialah sehingga 2 Ogos. Okey, 2 Ogos ataupun 3 Ogos sehingga kita punya perjumpaan kali kedua. Jadi awak ada masa dalam masa sebulan lah untuk awak lengkapkan buku log awak dengan perkara-perkara yang akan cikgu ajarkan pada hari ini. Okey, yang pertama lambang pengakap Malaysia dan pengakap dunia. Okey, persetiaan pengakap dan undang-undang pengakap, prinsip rukun negara, hormat pengakap dan cogan kata pengakap, sejarah pengakap Malaysia dan sejarah pengasas Lord Baden-Powell, cerita hutan dan Lawang Agung. Okey, kemudian awak kena lengkapkan buku log awak dengan perkara-perkara dalam lencana wajib. Okey, awak boleh bacalah dekat sini kan, perkara pertama hingga ke-6. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, lambang pengakap Malaysia. Okey, maksud dan keterangan logo Persekutuan Pengakap Malaysia. Okey, awak boleh baca dekat slide ini. Okey, 3 kelopak membawa maksud 3 persetiaan pengakap, iaitu taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang setiap masa dan menurut undang-undang pengakap. Okey, baiklah murid-murid, bintang pecah 5 iaitu yang berwarna hijau, okey, menandakan undang-undang pengakap yang 10. Okey, ikatan hijau yang mengikat kelopak melambangkan persaudaraan pengakap. Bintang pecah 14 melambangkan kesemua negeri-negeri dalam Malaysia. Okey, bulan sabit menandakan agama rasmi negara iaitu agama Islam. Okey, lingkaran tali pula melambangkan perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengakap sedunia. Okey, baiklah kita lihat pula warna. Okey, warna kuning, hijau, merah yang terdapat pada lambang menandakan unit-unit pengakap. Okey, kuning untuk pengakap kanak-kanak, hijau pengakap muda, merah pengakap remaja. Okey, warna kuning pada bulan sabit dan bintang juga melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia, raja-raja. Okey. Sekarang ini yang tadilah. Okey. Ini yang lebih ringkas lah kalau awak nak tengok. Okey, anak panah pecah 3 melambangkan tonggak utama persetiaan pengakap tadi. Okey, 2 bintang pecah 5 setiap satu melambangkan 10 undang-undang pengakap. Okey, sama sahaja yang macam cikgu cakap tadi. Okey, bintang pecah 14 melambangkan 14 buah negeri di Malaysia. Okey, ikatan buku sila melambangkan ikatan persaudaraan pengakap seluruh dunia. Okey, anak bulan melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Okey, ini adalah lambang pengakap dunia. Okey, taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Okey, 2 buah bintang pecah 5 warna ungu pada kelopak kiri dan kelopak kanan melambangkan undang-undang pengakap yang 10. Okey, ikatan putih. Okey, menunjukkan ikatan persaudaraan pengakap. Lingkaran tali berwarna putih melambangkan persaudaraan pengakap sedunia. Okey, warna ungu pula ialah melambangkan kepimpinan. Okey, warna putih kesucian dan kebersihan. Okey, persetiaan pengakap. Macam biasa, setiap kali kita nak memulakan Koko ataupun memulakan pembelajaran pengakap, kita perlu membaca persetiaan pengakap. Okey, jari tu macam tu cara dia ya. 3 jari di tengah dan diangkat. Okey, bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Awak kena hafal ya murid-murid. Kena ingat selalu persetiaan pengakap. Ini adalah undang-undang pengakap. Baiklah murid-murid, kalau awak nak senang ingat undang-undang pengakap, kita ada lagu undang-undang pengakap. Okey. Dipercayai taat berguna, bersaudara berbudi, kasihkan binatang menurut perintah, tabah hati berjimat, suci fikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Itu adalah lagu undang-undang pengakap. Okey, seterusnya, ini adalah dia punya penerangan. Okey.
Sekarang kita akan lihat pula prinsip rukun negara. Ada kan lagu 5 prinsip rukun negara? Biasanya awak dah hafal dah 5 prinsip rukun negara ni. Mesti kena ingat, okey? Awak boleh baca dekat slide ni. Okey, kemudian hormat pengakap. Okey, tabik dan isyarat hormat pengakap. Okey, kalau boleh awak lukislah. Kemudian awak tuliskan perkara yang pertama sehingga ke-8 ni di dalam buku log. Okey. Tabik dan hormat pengakap dibuat menggunakan tangan kanan, ya. Okey, semasa memberikan hormat, pengakap hendaklah berada dalam kedudukan sedia. Kemudian tangan kanan diangkat ke pelipis kanan. Hormat pengakap diberikan dengan membuka 3 jari, iaitu jari telunjuk, jari hantu dan jari manis. Dan ibu jari menekan jari kelengking. Okey. 3 jari yang digunakan dalam tabik dan hormat pengakap melambangkan tiga-tiga bahagian persetiaan pengakap. Okay, jari hantu, satu salah eja tu, jari hantu, ya. Melambangkan setiap pengakap harus taat kepada Tuhan, Raja dan negara. Jari manis melambangkan menolong orang setiap masa, dan jari telunjuk melambangkan menurut undang-undang pengakap. Okey, seterusnya, okey, sama juga. Okey, tabik dan isyarat hormat pengakap. Okey, tabik ini pun awak kena salin jugalah dalam buku log. Okey. Tabik dan hormat pengakap hendaklah diberikan pada waktu berikut. Semasa menghadap DYMM yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong. Okey, Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja dan Sultan, TYT yang di-Pertuan Negeri, Pembesar-Pembesar negeri dan tetamu kehormat. Okey, semasa berjumpa pegawai, pengakap negara, okey, apa Suruhjaya dan PEK. Okey, semasa bertemu pengakap lain sama ada dari segi dalam ataupun luar negeri. Salah eja tu, ya, dalam atau luar negeri sebagai menandakan persaudaraan dan penghormatan. Okey, kemudian semasa dan selepas menaikkan bendera negeri, bendera pengakap. Okey, semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri, semasa menerima hadiah kurniaan dan semasa istiadat Laung Agung. Okey, murid-murid, ini cogan kata pengakap. Okey, cogan kata pengakap ialah selalu sedia, tetapi setiap unit pengakap mempunyai cogan kata masing-masing. Okey, untuk kita pengakap kanak-kanak adalah buat sehabis baik. Buat habis baik. Okey. Ini adalah cogan kata jugalah macam tadi. Okey, ini adalah sejarah pergerakan pengakap. Okey, awak boleh bacalah dekat sini, Okey, dah habis baca ni, awak kena tulis dalam buku log ataupun tampal pun boleh dalam buku log. Okey. Okey, siapa yang ada buku log yang cikgu dah sediakan, yang cikgu dah edarkan tu, awak boleh just salin ajalah. Okey, ini adalah pengasas pengakap. Okey, Lord Baden-Powell. Okey, ini adalah sejarah pergerakan pengakap juga, sama sambungannya, iaitu sejarah pengakap Malaysia. Okey, awak boleh baca, fahamkan dan salin dalam buku log. Okey, ini adalah cerita hutan. Okey, cerita tentang Mowgli. Ada kan kita tengok dekat video dan dah telah di movie kan? Pun awak boleh tengok juga videonya dan awak boleh fahamkan cerita hutan ni, watak-watak yang penting dalam cerita hutan ni. Okey. Siapakah Mowgli? Siapakah Shere Khan? Itu awak kena tahulah watak-watak utama dalam cerita hutan ni. Okey, ini sambungannya, awak boleh baca. Okey, kemudian ini adalah istiadat Laung Agung. Okey, istiadat Laung Agung dilakukan pada permulaan dan akhir setiap perjumpaan PEK pengakap kanak-kanak di seluruh dunia. Okey, istiadat ini diadakan bagi menimbulkan semangat kekitaan, perpaduan dan membina disiplin di kalangan ahli pengakap kanak-kanak. Okey, awak boleh tengoklah gambar raja ni. Okey, ini dia punya dia punya cara-cara menjalankan istiadat Laung Agung. Okey, awak boleh baca, tapi cikgu ada sediakan video. Okey, dalam grup WhatsApp cikgu akan hantar video macam mana istiadat Laung Agung dijalankan. Okey, supaya lebih faham. Okey, kadang-kadang kita baca ni tak faham kan? Jadi kita kena tengok macam mana ianya dipraktikkan. Okey, ini link video lah. Okey, nanti kita sama-sama tengok dalam grup WhatsApp yang cikgu dah hantar. Okey, kemudian modul yang kedua adalah pembelajaran lencana penunggang basikal. Ini adalah lencana wajib, okey? Okey, awak kena
tampal ataupun awak boleh lukis bahagian-bahagian basikal ni. Okey, tampal di buku log. Okey, kalau yang dah ada buku log tu, boleh tulis teruslah. Okey, kemudian peralatan menunggang basikal. Ini pun sama. Okey. Peralatan-peralatan menunggang basikal. Kena ada pelindung lutut, jaket pemantul cahaya, topi keselamatan basikal, pelindung siku, kasut sukan. Okey. Ini adalah supaya awak tunggang basikal tu untuk menjamin keselamatan awak. Bila awak menggunakan peralatan inilah. Okey, undang-undang jalan raya semasa menunggang basikal. Okey, awak boleh bacalah menunggang di kiri kanan. Kemudian menunggang basikal dalam satu barisan. Jangan awak memotong-motong. Tapi zaman COVID ni kita tak boleh dah kan. Kita tak boleh nak beramai-ramai, berkumpulan naik basikal. Ingat pesan cikgu. Jangan keluar rumah, jaga SOP. Okey, pastikan belakang anda tidak ada kenderaan lain sebelum membelok. Janganlah awak membelok tanpa memberi isyarat. Nanti orang tak tahu awak nak belok dan nanti tak pasal-pasal awak kemalangan. Okey? Kemudian jangan berbual-bual berlumba. Cikgu selalu nampak. Okey, ramai yang naik basikal, dia berlumba-lumba, berbual-bual, sampaikan kenderaan di belakang hon-hon. Sebab risaukan keadaan awak naik basikal tu kan. Okey, kemudian memahami dan mengetahui isyarat jalan raya. Awak kena tahu isyarat-isyarat jalan raya. Sebab awak bawa basikal di jalan raya kan. Tidak menunggang basikal secara berkumpulan. Tak boleh Okey, kemudian berikan isyarat tangan sebelum melintas jalan raya. Okey, nanti kita akan tengok kalau ada videonya ya. Ini undang-undang jalan raya berbasikal. Okey, ni pun awak boleh bacalah, lebih kurang sama je kan. Seelok-eloknya awak memakai topi keledar untuk berbasikal. Okey, dia ada topi keledar khas dia kan. Okey, ini adalah 10 peraturan berbasikal. Okey, pun awak boleh baca juga. Okey, ini isyarat tangan. Okey, penting isyarat tangan semasa berbasikal. Kalau nak belok kanan tu janganlah pula awak keluarkan tangan kiri. Nanti orang keliru. Okey, penunggang-penunggang kenderaan dekat belakang tu nanti dia keliru. Awak nak belok ke kanan tapi bagi isyarat tangan ke kiri. Itu boleh menyebabkan kemalangan. Okey, belok ke kiri macam mana? Okey, perlahan macam mana? Perlahan awak lambai sampai 2 kali tangan tu. Maksudnya awak nak perlahankan basikal tu kan. Okey, kemudian membaiki kerosakan kecil. Ini yang paling penting. Kalau kita nak naik basikal, kita kenalah tahu kerosakan-kerosakan kecil tu macam mana kita nak betulkan kan. Biasanya awak hantar kedai je kan. Tapi kalau awak pandai, awak boleh betulkan sendiri. Okey, yang ni kalau tiub bocor. Okey, apakah langkah-langkahnya? Okey, awak kena baca dan tampal dalam buku log. Okey, dah habis. Okey, sampai di situ saja untuk 5 Julai. Okey, semua yang cikgu cakapkan ni tadi perlu ada di dalam buku log. Okey, awak jangan buat waktu PDPR ya murid-murid. Buat pada waktu cuti. Okey, nanti kita akan ada cuti sekolah kan, lama kan. Jadi awak siapkan pelan-pelan sebab cikgu akan tengok balik pada bulan Ogos. Okey murid-murid, selamat melengkapkan buku log. Bye. Assalamualaikum.